Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Pada Anda yang baru di dalam channel ini, selamat datang saya ucapkan, dan kepada yang sudah lama bersama saya di dalam channel ini, saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini dan terus menyokong saya. Dimanapun Anda berada, saya harap Anda dalam keadaan yang baik. Oke, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sebelum ini kita pernah mendengar ataupun kita sendiri pernah bercerita dengan kawan-kawan kita, dengan rakan politik kita, dengan ahli keluarga, saudara mara, member kah, dengan partner kah, tentang cerita bagaimana sekiranya kalau ada ahli parlimen daripada kerajaan hari ini, khususnya daripada Barisan Nasional, keluar daripada kerajaan, ataupun mereka ini tarik sokongan dan masuk Perikatan Nasional. Sebab sebelum ini kita sudah pernah mendengar ada ahli parlimen daripada BN 10 kalau saya tak silap, 11 kah 10, cerita dulu selepas PRU 15 yang kata mereka sokong sokong Muhyiddin jadi PN, sokong PN bukan sokong Anwar. Jadi kita ada dengar berita begitulah, tak tahulah kabar angin ke apa, tapi memang ada berita itu. So sekarang pula kita mendengar pula MIC MCA yang dikatakan pelawaan daripada PAS kepada MIC MCA untuk menyertai PN. Ada yang memandang perkara itu sebagai sudut positif, ada juga yang memandang perkara itu melalui sudut negatif. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol, diabetes, gout, gastrik, penyakit melibatkan kulit, penglihatan, penyakit melibatkan jantung, buah pinggang, dan apa sahaja jenis penyakit yang Anda sudah lama alami. Mungkin ini adalah jawapan kepada doa Anda, kepada cita-cita Anda untuk terus sihat. Ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk sistem imun badan Anda. Bila sistem imun badan Anda cantik semula, diseimbangkan semula, tidak bercelaru, sistem imun badan Anda dapat melawan pelbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ingin mendapatkan maklumat lebih tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, bayangkan kalau BN ataupun MIC MCA menyertai Perikatan Nasional. Adakah dengan ini Zahid sebagai pengurusi Barisan Nasional boleh jadi calon Perdana Menteri daripada gabungan itu? Adakah PRU 16 bakal diadakan tidak lama lagi sekiranya BN menyertai PN? Adakah Anwar hilang sokongan sekiranya BN menyertai PN? Itulah kebanyakan persoalan yang timbul. Ada satu berita, Setiausaha Agung Perikatan Nasional Azmin Ali sebelum ini dia kata meramalkan PRU 16 tahun depan. Sekarang pula menyifatkan laporan berhubung tawaran kepada komponen BN, MCA dan MIC untuk menyertai gabungan pembangkang itu sebagai perkembangan positif menjelang PRU 16. Azmin yang juga Setiausaha Agung Bersatu berkata, Perikatan Nasional mengalu-alukan mana-mana parti politik atau individu yang mendukung idealisme serta perjuangan gabungan itu untuk memperbetulkan keadaan yang semakin rosak dalam negara. Sudah tentu dengan gabungan pengalaman dan ilmu yang ada di kalangan parti-parti, khususnya MCA dan MIC, ianya dapat memperkukuhkan lagi tapak sokongan rakyat kepada PN maupun gabungan PN bersama parti-parti lain dalam kerjasama politik menjelang PRU akan datang. Di tengah-tengah ketidakpuasan hati dalam MCA dan MIC, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim menjemput kedua-dua parti tersebut untuk bergabung.
sambil mengambil maklum kekecewaan mereka kerana dibiarkan tanpa perwakilan dalam kerajaan. So, kalaulah Anda ini wakil daripada MIC ataupun MCA, apa yang Anda akan lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Silakan komen di bawah. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu saya nak share kepada Anda, satu perkongsian. Mungkin sebelum ini kita sudah pernah mendengar berkali-kali episod cerita berita tentang rasuah, penyelewengan dana, sakau sana sini, jangankan yang terkini. Sedangkan sebelum ini pun banyak berita tentang rasuah, penemuan timbunan wang, barang kemas dan macam-macam lagi. Kita juga pernah mendengar ada akaun yang dibekukan. Kali ini saya nak share kepada Anda satu lagi penemuan yang melibatkan RM218 juta yang melibatkan 14 syarikat. Di mana? Yang pasti berita ini menggemparkan seluruh kepimpinan politik. Tak kisahlah Mahathir kah, Muhyiddin kah, Anwar Ibrahim sekalipun sebagai PM. Pasti mereka sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat, pemimpin yang tulus, mereka pasti tidak suka tentang rasuah. Pasti nak lawan rasuah. Jadi ini adalah satu berita yang saya nak share kepada Anda. SPRM siasat 14 syarikat, salah guna lesen import, beku akaun bank RM218 juta. Sebelum saya teruskan, saya nak share kepada Anda, ini adalah terapi imun. Produk ini adalah molekul imun, molekul bijak. Pada Anda di luar sana yang sudah penat berulang kali ke hospital, makan ubat tapi tak pandai sembuh-sembuh, saya rekomenkan kepada Anda, mungkin ini adalah jawapan kepada doa Anda. Ini bukan obat, tapi ini adalah terapi imun. Produk ini khas untuk meningkatkan, menyeimbangkan dan juga mendidik sistem imun badan Anda menjadi bijaksana, menjadi kuat untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Pada Anda yang berminat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Oke, baik, saudara-saudara, satu penemuan besar. SPRM membekukan RM218 juta akaun bank milik individu dan syarikat, serta menggantung beberapa lesen import yang disalahguna dalam kegiatan import rokok, tembakau dan cerut secara tidak sah. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, berkata, tindakan itu diambil menerusi opsi karo yang menyasarkan 14 syarikat disyaki menyalahgunakan lesen import sah. Beliau berkata, siasatan mendapati syarikat terbabit beroperasi berselindung di sebalik lesen sah, namun menggunakan taktik pengisytiharan palsu, termasuk menukar kod custom dan butiran barangan bagi mengelak pembayaran cukai sebenar. Selain pengisytiharan palsu, sindiket ini juga dipercayai terbabit dalam penyeludupan tembakau, cerut, rokok dan minuman keras yang disimpan di gudang persendirian sebelum diedarkan ke pasaran, katanya dalam kenyataan. Muhammad Zamri berkata, siasatan juga memberi fokus kepada peranan ejen penghantaran yang dipercayai beroperasi tanpa lesen dan terlibat dalam penyelewengan serta penipuan dokumen bagi membantu memudahkan aktiviti haram berkenaan. Beliau berkata, kegiatan sindiket itu dipercayai menyebabkan kerugian lebih 250 juta hasil cukai kerajaan bagi tempoh 2020 sehingga 2024. Kes seperti ini menjadi skop utama kerana ia menjejaskan hasil negara. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?